Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu kembali kita dalam episod yang kedua daripada siri-siri silsilah perkongsian kita berkaitan dengan ibadat haji. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita dah bicarakan tentang ayat yang berkaitan dengan ibadat haji, dan telah kita ketahui di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, haji merupakan satu kewajipan yang difardukan kepada semua Muslim yang telah mencukupi syarat-syarat untuk diwajibkan padanya melaksanakan ibadah haji. Dalam perkongsian kita kali ini, kita akan bicarakan pula berkaitan ketika mana seseorang ingin menunaikan haji ataupun ingin bermusafir. Bila kita cerita tentang ibadat haji, sudah tentu yang perlu dilakukan oleh seseorang itu adalah bermusafir. Maka terdapat adab-adab, terdapat perkara-perkara yang merupakan perkara yang perlu diambil perhatian oleh orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dan antara perkara yang perlu diambil perhatian adalah adab-adab sebelum bermusafir. Kita perlu ingat, kita pergi melaksanakan ibadah haji bukanlah pergi melancong, bukanlah pergi berjalan-jalan, bukanlah pergi memuaskan keinginan hawa nafsu, tetapi kita ingin melaksanakan perhambaan dan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah haji yang dilakukan adalah ibadah. Oleh itu, perlulah ia dilakukan dengan penuh adab dan memelihara segala yang dianjurkan oleh baginda Nabi untuk dilaksanakan, supaya kita mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula dari perjalanan pergi kita menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar di dalam kitab-kitab berkaitan ibadah haji. Antaranya kitab yang utama di dalam mazhab Syafi'i dalam membicarakan berkaitan hukum hakam haji yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan sebagai kitab Al-Idah. Ada sebuah lagi kitab berkaitan dengan ibadat haji yang merupakan antara kitab yang menjadi rujukan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Tetapi kalau kita bincang tentang kitab yang paling utama, itulah dia kitab Al-Idah. Di dalam kitab Al-Idah dibincangkan dengan panjang lebar berkaitan dengan adab-adab yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menunaikan ibadat haji ataupun umrah. Maka dalam pertemuan kali ini kita kongsikan beberapa adab yang perlu kita ambil perhatian, yang mungkin kita terlepas pandang sebelum kita menunaikan ibadat haji. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, sebelum kita menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, maka menjadi satu perkara yang dianjurkan untuk kita minta pandangan daripada orang-orang yang sudah merupakan ahlul khibrah ataupun sudah berpengalaman di dalam ibadat haji dan umrah terutama. Kita tanyakan kepada mereka, bukan kita tanya dekat kawan kita, saya nak pergi haji tahun ni macam mana, okey tak? Ataupun boleh tak minta nasihat-nasihat. Tetapi carilah orang yang alim dan juga orang yang mahir dalam bidang haji dan umrah untuk minta pandangan dan minta nasihat. Ini merupakan perkara yang penting. Kerana apa? Kerana yang penting dalam ibadah haji adalah pengisian di dalamnya, bukan tentang jubah dan kurma yang akan kita beli.
Jadi minta nasihat daripada orang-orang alim agar mereka berpesan kepada kita apa yang perlu kita doakan, apa doa yang kita perlu baca, apa bacaan yang ingin kita baca sepanjang kita menunaikan ibadat haji. Perkara kedua yang dianjurkan oleh para ulama adalah melaksanakan salat istikharah. Mungkin kita biasa mendengar perkataan istikharah ni ketika mana dulu kita nak kahwin. Lepas tu istikharah itu sudah seolah-olah tak wujud lagi di dunia ini dan kita tak pernah laksanakan. Ketahuilah salat istikharah dianjurkan untuk kita lakukan setiap hari. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kehidupan kita pada hari ini kita memilih dengan apa yang Allah pilih dan Allah redai. Maka apa lagi dalam ibadah haji? Bukan kita nak istikharah, ya Allah pergi haji ke tidak, kata Imam Nawawi, itu tak payah kita bincang. Memang pergi haji tu baik. Tetapi persoalannya, bila waktu yang sesuai kita pergi haji, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya kita istikharah sebelum pergi haji? Supaya ketika mana kita Allah takdirkan dengan ujian ataupun dengan cubaan dalam melaksanakan ibadah haji, maka ketika itu iman kita tak goyah, kekuatan ibadat kita masih kuat. Kerana apa? Kerana kita masih ingat bahawasanya kita telah serahkan urusan pelaksanaan ataupun urusan kita nak melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua akan ditakbir oleh Allah. Jika baik, maka Allah akan mudahkan. Jika ketika mana Allah tidak izinkan, maka itu atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ketiga perlu kita lakukan sebelum bermusafir adalah bertaubat. Bukan kita nak taubat nanti sampai Mekah sebelum wukuf, tetapi bertaubatlah sebelum bertolak, kerana disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bertaubatlah kepada Allah. Kerana apa? Kerana Nabi sebut at-taibu minadz-dzambi, orang-orang yang bertaubat daripada dosanya, kaman la dzambalah, umpama tidak ada dosa bagi dirinya, kerana dia telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara seterusnya, para ulama menyebutkan ketika mana kita ingin melaksanakan ibadah haji, pastikan tidak ada orang yang terzalimi di atas pemergian kita. Apa maknanya? Pada ahli keluarga kita, jangan sampai ketika mana kita pergi ke Mekah, mereka terzalimi dengan nafkah yang tidak kita berikan. Pastikan tinggalkan nafkah yang cukup kepada ahli keluarga, kerana kalau tidak diberikan, ia merupakan satu perkara yang wajib kita lunaskan. Kalau kita tak tunaikan, maka kita menzalimi mereka, dan perkara itu akan menyebabkan mengganggu gugat kemabruran kita dalam ibadah haji. Perkara yang terakhir ini yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini adalah sebelum kita menunaikan ibadah haji, pastikan kita minta redha kedua ibu bapa kita. Benar, mencari ataupun meminta redha ibu bapa tidak merupakan kewajipan, tetapi sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang mustajab adalah doa ibu dan ayah kepada anak. Maka kalau kita nak pergi haji yang kita harapkan penerimaan Allah, maka jangan sesekali tinggalkan ibu dan ayah kita tanpa kita bagi tahu mereka sebelum kita menunaikan ibadah haji. Yang paling utama dan selayaknya, sebelum kita melangkah menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, maka hubungilah mereka, bertemulah dengan mereka, mohon kepada mereka agar mendoakan kita dan kita mendapat haji yang mabrur. Kerana sebagaimana telah kita sebutkan di dalam pertemuan yang lalu, sabda baginda Nabi, haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, tidak ada balasan yang layak baginya melainkan akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi dengan siri yang kedua berkaitan dengan adab-adab ketika musafir. Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita bermusafir menjadi duyufur rahman. Ini persiapan yang sangat penting kita lakukan sebelum kita menjadi tetamunya. Jadi
Cukup dahulu sekadar ini untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk siri seterusnya, menyambung perbahasan berkaitan dengan adab-adab musafir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.